Hari ini kita nak cerita tentang solusi harga beras. Kalau beras import lah beras tempatan tu harganya sama kalau ada stok. Saya dipahamkan daripada YouTube di Indonesia, katanya tahun depan akan lebih mencabar. Walau bagaimanapun, kita dekat Malaysia ni kena lebih bersyukur. Saya jengah-jengah di berita-berita di Amerika tu tadi, ramai orang dah beribu-ribu orang jadi homeless. Maknanya mereka tu tidur dalam kemah dan ada yang tidur dalam kereta. Jadi kita belum sampai lagi ke tahap itu. Dan kalau harga roti naik, tapi kalau dibandingkan dengan rakan-rakan kita di Sabah dan di Sarawak, mereka bayar 2 kali ganda, tak ada bising pun. Jadi apa persediaan kita untuk menghadapi keadaan macam ni? Kita tak boleh bergantung harap kepada kerajaan sampai bila-bila, sebab kerajaan pun dia ada beban dia sendiri yang dia nak tanggung. Dia menanggung hutang 1.5 trilion. Jadi kita mau tak mau, kalau kita cerita nanti pilihan raya kita nak tukar, tapi pilihan raya 4 tahun lagi. So, jadi kita kena berbuat sesuatu. Jadi keadaan ekonomi sekarang ni, kita ada 2 pilihan. Kita kena menjana pendapatan tambahan. Sama ada kita kerja part time ke, lepas kita kerja hakiki yang 8-5 tu, buat warung burger ke dan sebagainya lah. Ataupun kita buat kerja jual bisnes online ke. Jadi untuk menambah pendapatan dan untuk menampung kekurangan. Orang di Malaysia ni pun saya tak risau sangat kurang makan nasi, bukan tak makan nasi. Sebab orang-orang kita pun bukan macam kurus macam seperti di negara-negara Afrika tu, yang kurus tak cukup zat makanan. Jadi kita mungkin boleh mengambil hikmah ataupun mengambil positif daripada krisis beras yang melanda sekarang ni, untuk kita mengurangkan, bukan tak makan. Makan kena makan nasi. Kalau tidak, orang Malaysia kalau tak makan nasi mana boleh. Contohnya macam saya secara peribadi, saya makan nasi waktu siang. Jadi kalau malam tu saya makan ringan-ringan. Jadi tak perlu terlalu kenyang kalau untuk malam tu lah, sebab besok kita boleh makan lagi. Jadi mau tak mau kita kena ada pendapatan tambahan. Untuk kawan-kawan yang berminat dalam emas tu tadi, jadi Quantum Metal tu tadi, kita boleh ajak orang untuk buka akaun simpan emas yang kita dapat setiap kali rakan-rakan kita membeli emas, kita dapat komisen. Itu salah satu. Tapi bukanlah yang kena buat emas, tak. You ada banyak pilihan lain. Tapi mau tak mau, untuk B40 ataupun M, sekarang ni M40 pun saya rasa bukan M40, tinggal M20 lah. Nampak gaya sekarang ni kita dah terbahagi kepada B60, M20, T20. Kita dah tahu mata wang hari ini ringgit, pertukaran ringgit dengan US dollar, maknanya untuk 1 US dollar kita perlu menukar 4.71. Dulu kita ingat masa 3.8, masa krisis keuangan dulu 3.8, kita ingat dah macam nak apalah dunia ni. Bila duit kita makin susut, apa yang terjadi ialah, contohnya kita nak beli ayam. Ayam tu makan jagung. Dan jagung tu daripada mana? Kita bukan tanam jagung. Adalah tanam jagung dekat Cameron macam tu, tapi itu untuk kita makan. Tapi bukan untuk ternakan. Jadi jagung-jagung tu dibeli dari mana? Dari Amerika. Dan saya tak dipahamkan daripada Ukraine. Dan juga tepung yang kita makan, roti canai, yang kita makan roti, perlu gandum. Dan gandum saya dipahamkan salah satu negara pengeluar gandum itu ialah Ukraine dan Amerika juga pengeluar gandum. Jadi sekarang diorang pun tak cukup dekat sana. Jadi dengan duitnya lagi bertambah tinggi. Jadi kita perlukan ringgit yang banyak. Jadi mau tak mau harga barang tu akan naik. Itu beras kita ceritalah. Banyak beras kita datang daripada Cambodia dan daripada India dan pergi ke Thailand. Untuk orang-orang kawan-kawan yang di belah utara pun dah tahu pertukaran duit kita dengan duit Thai dah banyak berbeza. Kalau RM1 duit kita dapat 7.5. Dulu RM1 dapat 10 baht. Maknanya duit kita dah susut. Untuk saya peribadi,
saya dah mula menyimpan. Dulu semua duit saya simpan dalam sama ada dalam KWSP. Jadi daripada dividen tu lah, daripada dividen yang kita buat belanja. Tapi sekarang saya dah membagikan kepada 50-50 lah. Maknanya sebahagian dalam mata wang dan sebahagian lagi dalam emas. Sebab saya pun dulu tak tahu juga tentang emas-emas ni. Cakap buat apa simpan emas ni, mengarut lah, tak reti apa benda lah emas ni kan. Kita pun tak faham sebab tak ada siapa yang nak menerangkan. Tapi sekarang ni kalau you masuk dalam internet, khabar dan informasi tentang emas ni dah banyak sangat. Contoh, kita boleh tengok dekat pusat pungutan zakat ada arkib nisab di situ. Dalam arkib nisab tu tadi, dia ada harga purata harga emas tahun 75, RM14. Purata harga emas tahun 2000, RM33. Dia gitu. Jadi trending dia memang menaik. Tak apalah, orang kata sekarang harga emas turun. Harga emas turun, siapa yang faham tentang emas, dia borong. Hari ini contohnya, klien saya 30 orang beli emas. Macam tu je. Kerja saya dua saja. Ialah satu, membantu siapa-siapa yang belum ada akaun emas untuk buka. Bantu proses. Ada yang nak kena submit bank statementnya lah. Ada yang nak kena buat warisnya lah. Ada nak kena buat upload IC, kena silau lah, ada tak diterima lah, reject dan sebagainya. Itu tadi, kerja saya membantu siapa-siapa yang nak buka akaun emas. Kita bukanlah nak buka akaun bank, kita kena bawa deposit 200 ke, 500 ke, 1000 ke. Tapi kalau buka akaun emas, free. Dan kita tak perlu pergi ke office. Zaman sekarang ni dah 2023 kot. Maknanya kita boleh buat semua online. Banyak kawan-kawan saya dah berkongsikan tentang gold convert account. Jadi sebelum kita berbelanja tu tadi, contohnya expenses, saya tak ada nak cari investment. Saya nak cari orang punya yang banyak expenses setiap bulan, yang dia banyak membakar duit. Sekarang kan musim-musim gaji. Kita tiba cakap, wah seronok lah, 5-10 minit, 15 minit kita seronok. Wah gaji dah masuk lah. Bayar sana, bayar sini, bayar sewa rumah lagi besar, bayar payment kereta yang besar-besar kat depan rumah tu, yang ada X50 ke apa benda macam tu, bayar. Jadi selama-lama ni kita asyik dapat, singgah dan bayar. Sebenarnya kita dah ada solution, tapi tak ramai yang saya tengok. Baru 600,000 penduduk Malaysia yang ambil peluang daripada 32 juta, yang ambil peluang untuk memanfaatkan sistem yang dibuat oleh Quantum Metal ni tadi. Hari-hari saya tengok konten GCA, saya rugi sangat sebab orang dekat luar dah start perasan. Sampai South Africa pun dah ada, saya fahamkan ada 500 klien kat sana and growing. Di Indonesia pun dah ada. Solusi tu kita kena cari. Kita tak boleh buat diam, kita tak boleh buat dek. Dan benda tu kita kena selamatkan diri kita. Kamu ada kerja tambahan, kita cari part time job, kerja yang kedua, untuk menambah kekurangan yang berlaku disebabkan kenaikan harga barang. Itu satu. Yang kedua, kita kena kalau kita tak mahu kerja tambahan macam tu, kita kena kurangkanlah. Kalau kita tak berbuat sesuatu, saya worry sangat. Saya worry sangat sebab kalau kita tak buat sesuatu, kita yang terperanjat. Kalau di Quantum Metal, yang you cuma sharekan aja untuk buka akaun emas. Itu pilihan saya. Alhamdulillah saya dapatlah income untuk menampung. Boleh menampung diri saya. Jadi saya tak payah mengharap kepada anak-anak dan saya tak payah mengganggu saya punya duit tabungan. Jadi untuk yang pekedai-pekedai pun boleh buat juga, bukan individu. Macam you kan ada cost, expenses daripada sewa kedai. Sewa kedai bukan murah, paling kurang pun 2,000. Ada kalau kedai yang besar macam kedai yang saya duduk ni, Pak Ali ni, dia punya sewa 8,000 tiap-tiap bulan. Itu tak campur dengan elektrik, tak campur dengan gaji pekerja sama sekali. Itu minimum 20 ke 30,000 dia bayar tiap-tiap bulan. Jadi kalau you belajar tentang GCA tu tadi, benda tu boleh diselamatkan.